بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم. Maksudnya, kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia. Kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, buruk dan keji. Serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Dan kalaulah ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu beriman sebagaimana yang semestinya, tentulah iman itu menjadi baik bagi mereka. Tetapi di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Mereka, yakni kaum Yahudi dan Nasrani, tidak sekali-kali akan membahayakan kamu, kecuali menyakiti perasaan kamu dengan ejek-ejekan dan tuduh-tuduhan yang tidak berasas. Dan jika mereka memerangi kamu, mereka akan berpaling lari membelakangkan kamu, kalah dengan sehina-hinanya. Sesudah itu mereka tidak akan mencapai kemenangan. Mereka ditimpakan kehinaan dari segala jurusan, di mana sahaja mereka berada, kecuali dengan adanya sebab dari Allah dan adanya sebab dari manusia. Dan sudah sepatutnya mereka beroleh kemurkaan dari Allah, dan mereka ditimpakan kemiskinan dari segala jurusan. Yang demikian itu disebabkan mereka sentiasa kufur ingkar akan ayat-ayat Allah, yakni perintah-perintahnya. Dan mereka membunuh nabi-nabi dengan tiada alasan yang benar. Semuanya itu disebabkan mereka derhaka dan mereka sentiasa menceroboh hukum-hukum Allah SWT. Selagi kita berada dalam surah Ali Imran pada juzuk yang keempat, pada ayat 110 sehinggalah ayat 112. Ayat-ayat yang kita bacakan ini pertama menceritakan tentang kemuliaan umat Islam. Dan yang kedua menceritakan tentang kehinaan yang akan menimpa orang-orang Yahudi di sepanjang zaman, di setiap masa, di setiap waktu. Dan yang ketiga bagi menceritakan tentang kemenangan umat Islam mengatasi mereka sebagai satu janji Allah yang pasti bahawa mereka akan kalah dengan sehina-hinanya. Dan yang keempat, Allah Ta'ala menceritakan sifat jahat mereka ahli kitab, disebabkan mereka membunuh para Nabi alaihimussalatu wassalam dan mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mereka senantiasa menceroboh larangan-larangan Allah, melanggar perintah-perintah Allah, tidak mempedulikannya. Baik, ini di antara intisari kandungan secara umum ayat-ayat yang kita baca. Yang pertama tentang khairiyatul hadhil ummah, kemuliaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 110 bila mana Allah menyatakan kuntum khaira ummatin, adalah kamu sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang lahir di kalangan manusia, yang wujud di kalangan manusia,
yang berada dalam kelompok manusia yang pelbagai itu. Ta'muruna bil ma'ruf, kamu menyuruh perkara yang baik, hingga seterusnya. Kata Ikrimah dan Muqatil, ayat ini turun kepada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab dan Muaz bin Jabal, serta Salim maula Abi Hudzaifah. Ketika mana mereka bertemu dengan sekumpulan orang Yahudi yang bernama Malik bin Saif, Wahab bin Yahuda. Lalu kedua-dua ini berkata kepada sahabat umat ataupun sahabat Nabi SAW, inna dinana khairun mimma tad'una ilaih, wa nahnu khairun wa afdalu minkum. Agama kami lebih baik, kata orang Yahudi ini. Bahkan kami lebih mulia daripada kamu dengan apa yang kamu serukan. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Yang mulia itu bukanlah mereka. Yang mulia itu ialah umat Islam. Bila Allah Ta'ala menyebut tentang kemuliaan umat Islam, maka Allah Ta'ala menceritakan kemuliaan itu kerana 3 sebab. Bahkan selama-lamanya umat Islam akan mulia dengan 3 sebab utama ini yang disifatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahawa mereka sentiasa menyuruh perkara yang baik, mencegah perkara yang mungkar, dan beriman kepada Allah dengan iman yang sebenar, iman yang sempurna. Kalau kita melihat ayat ini, kenapa Allah Ta'ala mendahulukan amar ma'ruf nahi munkar daripada iman? Bukankah iman terpenting? Kenapa Allah Ta'ala tak sebut kamu sebaik-baik umat yang dilahirkan di kalangan manusia kerana kamu beriman pada Allah, menyuruh perkara yang baik, mencegah perkara munkar? Tetapi Allah Ta'ala meletakkan iman di belakang. Allah menyatakan kamu sebaik-baik umat yang dilahirkan di kalangan manusia kerana kamu menyuruh yang baik, mencegah yang mungkar, dan kamu beriman kepada Allah. Kata ulama, rahsianya ialah kerana semua orang mendakwa ada iman. Bukan orang munafik juga mendakwa ada iman. Mereka dakwa mereka ada iman. Maka Allah Ta'ala nak zahirkan bahawa sifat-sifat sebenar orang beriman itu, mereka akan terus menerus istiqamah menyuruh yang baik, yakni berdakwah, mencegah kemungkaran. Ya, kerana iman itu semua orang, saya katakan, boleh mendakwa, boleh berkata saya beriman. Hatta ahli kitab juga kata saya beriman. Orang Kristian juga berkata saya beriman, orang munafik juga kata beriman. Maka Allah Ta'ala terus tunjuk khairiyah ini sebab kerana perbuatan. Kan iman dalam hati. Al-iman ma waqara fil qalbi. Iman benda dalam hati kita tak nampak. Allah menzahirkan perbuatan orang beriman itu amar ma'ruf nahi munkar. Selagi mana umat Islam melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, maka barulah mereka benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana itu sama ada kita menyuruh perkara yang baik atau mencegah perkara yang munkar, atau Allah hina kita. Kita jadi mulia, kita jadi kuat, kita jadi gagah kerana 3 sebab itu. Amar ma'ruf, nahi munkar, dan iman yang sebenar. Menyebut tentang iman yang sebenar ialah iman yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Allah sebut dalam suratul Hujurat ayat yang ke-15, bahawasanya orang-orang yang beriman itu yang benar-benar beriman pada Allah dan Rasul, kemudian mereka tak pernah ragu-ragu dengan apa yang dibawa, dengan apa yang difirmankan, dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berjuang dengan mengorbankan harta benda mereka, bahkan nyawa mereka pada jalan Allah. Inilah dia orang-orang yang benar-benar beriman. Dalam ayat yang lain Allah menyebut, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Suratul Anfal, surah yang ke-8 ayat yang kedua. Bahawasanya orang beriman yang sebenar itu, bila disebut nama Allah, gemetar hati mereka. Bila dibaca ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Dan mereka sentiasa menyerahkan urusan mereka kepada Allah, bertawakal pada Allah. Allah menyebut tentang 3 sifat utama ini. Kan itu kata ulama, kemenangan umat Islam yang Allah Ta'ala janjikan bukanlah kemenangan yang
yang bersifat pemberian mutlak. Tetapi ia adalah pemberian bersyarat. Bukan makna kamu orang beriman, kamu tu menang bila lawan orang kafir. Menang lawan orang fasik, menang lawan orang Yahudi. Tetapi kemenangan itu bersyarat. Syaratnya ialah 3 tadi. Amar ma'ruf, nahi munkar dan iman yang sebenar. Maka kalau ada sifat-sifat tersebut, barulah kita menjadi khairiyatul ummah. Umat yang paling sempurna. Umat yang paling baik. Dan ini telah dibuktikan semenjak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman Khulafa ar-Rasyidun. Dan zaman selepas itu dan selepas itu. Mereka mempunyai sifat khairiyah itu. Menyuruh perkara yang baik, mencegah perkara mungkar. Kan itu zaman tersebut, Islam tersebar dengan begitu luas. Islam tersebar dengan begitu cepat. Islam tersebar dengan begitu pantas. Sehingga hampir 2/3 belahan dunia ini menganut Islam. Kerana mereka mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, saya sudah menyebut khairiyatul ummah atau kemudian umat Islam ini, walau amanu ahlul kitab, kalau ahli kitab yang tadi mendakwa dia betul, dia baik, dia bagus, kalaulah mereka beriman, lakana khairan lahum, itu baik bagi mereka. Sebab mereka ini punya asas untuk beriman lebih daripada golongan-golongan lain. Kerana sudah ada di tangan mereka kitab Taurat, kitab Injil. Sudah mereka terbiasa dengan istilah Nabi, istilah Rasul. Perkara-perkara yang berkait ghaibiyat atau sam'iyat, perkara gaib, perkara berkait dengan hari akhirat, maklum. Artinya mereka sudah ada asas untuk beriman kepada Allah. Tetapi malangnya, mereka meninggalkan kebenaran disebabkan mereka inginkan kuasa. Disebabkan mereka ingin pengaruh orang ramai. Disebabkan mereka ingin bahagian dunia mereka. Kerana Islam dia tak bermula terus hebat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban. Islam datang dengan keadaan dagang dan asing. Kenapa Islam tidak datang terus macam kita kata kita boost satu produk, terus untung kaya. Tapi melalui zaman-zaman tribulasi yang panjang. 13 tahun di Mekah dan juga 10 tahun di Madinah. Walaupun dalam keadaan umat Islam memerintah sendiri, maka tekanan-tekanan musuh keliling itu berlaku. Kemenangan yang diperoleh oleh umat Islam bukanlah kemenangan yang orang kafir boleh berbangga. Orang kafir rasa seronok, tidak. Mereka sentiasa menyangka Islam akan kalah. Bila perang Badar menang, mereka sakit hati. Bila kalah perang Uhud, mereka cukup gembira. Bila datang ke perang Ahzab, mereka tahu akan kalah. Tiba-tiba beroleh kemenangan. Tetapi mereka terus bercita-cita biar Islam kalah. Maka tempoh dan proses itu menyebabkan mereka enggan beriman. Sebab mereka sudah berada pada posisi kekayaan, pada posisi kekuasaan. Maka ini punca di samping kelompok-kelompok yang bimbangkan jawatan, bukan kelompok-kelompok yang dengki. Allah Ta'ala menyatakan, minhumul mu'minun, ada yang beriman di kalangan mereka. Tetapi tak ramai. Wa aktsaruhumul fasiqun, yang paling banyak itu fasik, yakni tidak mau menerima Islam. Baik, Allah Ta'ala menyebut tentang kalangan orang beriman di kalangan ahli kitab sepanjang zaman itu tidak banyak. Pada zaman Nabi SAW, bila Allah menyatakan fala yu'minuna illa qalila, tidak beriman di kalangan mereka melainkan sedikit. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, minhum ummatun muqtasidah wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Ada yang sederhana, tapi kebanyakan mereka itu jahat dengan apa yang mereka lakukan. Melakukan perkara yang buruk. Baik, di sini Allah mendedahkan kebanyakan ahli kitab, khususnya Yahudi. Banyak mereka kekal untuk memilih kekufuran. Sehingga Allah mensifatkan mereka dalam suratul Fatihah sebagai maghdubi alaihim, yang dimurkai. Bila kita lihat dalam ayat yang lain suratul Hadid, Allah berfirman, alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasikun. Apakah orang beriman itu belum sampai waktu untuk khusyuk hati mereka mengingati Allah?
dan kebenaran yang diturunkan. Jangan jadi seperti ahli kitab yang diturunkan kebenaran lalu mereka menempuh dan menangguhnya sehingga hati mereka menjadi keras, kebanyakan mereka itu fasik. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, sesudah menyebut sebaik-baik umat itu umat Islam. Dan sifat 3 syarat utama yang disebut dengan jelas di sini. Dan kita dah sebutkan bahawa kemenangan yang Allah beri kepada orang beriman sepanjang zaman bukanlah benda yang bersifat, kita katakan, pemberian mutlak. Ia pemberian bersyarat. Kerana itu selagi mana umat Islam melazimi 3 syarat, selagi itu mereka akan menang dan tidak akan dihina. Kalau mereka tidak melazimi 3 syarat ini, maka mereka juga sama akan kalah. Allah Ta'ala sebut lepas itu, lan yadurrukum illa adha. Mereka ahli kitab tidak mampu menyakiti kamu melainkan dengan perkataan fitnah dan tuduhan. Melainkan kejian-kejian dan penghinaan. Melainkan usaha-usaha mereka menghina agama kamu, mendatangkan keraguan-keraguan, cuba mengubah penafsiran-penafsiran, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghina para sahabat. Itu yang mereka lakukan. Tuan-tuan, kita orang Islam tidak pernah menghina tokoh-tokoh yang dimuliakan oleh orang Kristian. Bukan kita memuji. Di kalangan nabi-nabi mereka, kita puji dia juga nabi kita. Tetapi mereka, orang-orang ahli kitab, gemar menghina Nabi Muhammad SAW. Gemar. Aneh, kita orang Islam tak pernah menghina Nabi Isa, tidak pernah menghina Nabi Musa. Dan tidak ada nabi pun yang kita pernah hina. Bahkan ia salah satu akidah yang penting. Menghina para nabi menyebabkan kufur. Tetapi mereka orang Yahudi, mereka orang Kristian, cara dakwah mereka, bukan dakwah, dakwah ialah menghina. Mereka hina sahabat-sahabat Rasulullah. Mereka hina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cara mereka sepanjang zaman. Mereka tuduh macam-macam kepada orang Islam. Tetapi orang Islam tak pernah letak gelaran kepada orang Yahudi atau Kristian dengan gelaran tertentu. Tetapi mereka letak gelaran pada orang Islam daripada nama fundamental, usuliyun, teroris dan lain-lain. Walaupun apa yang mereka buat jauh lebih teroris daripada apa yang mereka fitnah pada orang Islam. Mereka terus berkata orang Islam teroris. Tapi bila sampai peringkat mereka, mereka tak kata mereka teroris. Mereka kata Saddam Hussein teroris. Kita bertanya berapa orang Saddam Hussein bunuh orang. Mereka bunuh orang di Iraq beratus ribu. Dengan kebuluran, dengan itu, dengan sekatan ekonomi yang mereka buat. Daripada tahun 1990 sampai tahun 2003. Menyaksikan bagaimana mereka telah menyebabkan beratus ribu kanak-kanak kebuluran. Tapi tak sebut teroris. Waktu mereka bom Afghanistan, mereka tak sebut teroris. Waktu Britain menyerang, Rusia menyerang Afghanistan, menjarahkan tanah Afghanistan, mereka tak disebut sebagai teroris. Mereka bunuh ramai orang. Tapi bila orang Islam bunuh 2-3 kerat, mereka tahu ini teroris. Tuan-tuan, itu bagaimana penghinaan mereka. Allah Ta'ala sebut, lan yadurrukum illa adha. Itu je mereka ada. Apa dia? Kutuk kamu. Kata orang yang kita kata tak ada point. Apa kerja dia? Kutuk. Dia hina, dia tak ada point. Dia nak cari benda-benda kelemahan Islam, dia tak jumpa poinnya di mana. Maka dia menghina, menuduh, memfitnah. Fitnah Nabi SAW dengan berbagai cara. Yang kita katakan anehnya, orang Islam punya hebat. Tidak pernah menghina Nabi-Nabi dan tokoh-tokoh mereka. Bukan kita muliakan. Kerana Nabi itu juga sebahagian Nabi kita. Kerana itu sebahagian ulama menyatakan, harus menyambut sambutan awal tahun, ataupun kelahiran Nabi Isa, kan ia juga Nabi kita. Ya, menyambut tahun Masihi. Setiap kali masuk tahun ni 2021, 2022 kita sambut. Kita beri greeting, kita beri satu ucapan selamat tahun baru. Ia kelahiran Nabi Isa. Ya, Nabi Isa juga Nabi kita. Sebagaimana yang disebut oleh Syekh Ahmad Mustafa Zarqa. Untuk menunjukkan Nabi itu Nabi kita juga. Kelahiran Nabi Isa juga kelahiran Nabi kita. Tetapi aneh orang Kristian, orang Yahudi, mereka terus siang malam, pagi petang untuk menghina Nabi Muhammad SAW. Menghina para isterinya. Itu yang mereka lakukan sepanjang zaman dalam kristianisasi mereka, dalam dakwah mereka, dalam pengyahudian mereka. Semua itu. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, wa in yuqatilukum, sekiranya mereka cuba memerangi kamu, yuwallukumul adbar, mereka akan dikalahkan.
Mereka akan melarikan diri dengan penuh hina. Thumma la yunsarun, dan mereka tidak akan menang. Baik, ini merujuk tuan-tuan kekalahan berantai orang-orang Yahudi daripada kekalahan Bani Qainuqa. Diikuti Bani Nadir, diikuti Bani Quraizah, diikuti Yahudi Khaybar. Kalau kita lihat catatan sejarah perang ahli kitab dengan orang Islam. Bila Nabi SAW membina kota Madinah, maka permusuhan ahli kitab bermula. Waktu Nabi berada di Mekah, Nabi berlawan dengan musyrikin Mekah je. Tak berlawan dengan ahli kitab. Bila Nabi SAW membina kota Madinah, maka musuh Rasulullah makin luas. Antara yang memainkan peranan lebih besar berbanding musyrikin Mekah ialah ahli kitab. Khususnya Yahudi Madinah. Yahudi di Madinah, tuan-tuan, banyak kabilah. Tapi ada 3 kabilah terbesar. Yang pertama, Bani Qainuqa. Yang paling hampir duduk di Madinah. Bahkan mereka punya pasar, disebut pasar Qainuqa yang berhampiran dengan masjid. Dekat dengan kawasan masjid. Mereka menguasai ekonomi pemasaran, marketing. Yang kedua ialah Bani Nadir. Bani Nadir, mereka juga menguasai perladangan, kebun-kebun dan sebagainya. Yang ketiga ialah Bani Quraizah, yang terkenal dengan persenjataan. Tukang-tukang besi yang banyak. Ini 3 kuasa besar Yahudi yang ada waktu itu. Setiap kali umat Islam melalui fasa-fasal perjuangan mereka, Yahudi lah yang menghina orang Islam. Dalam perang Badar, Bani Qainuqa kata, alah perang dengan budak-budak, bolehlah menang. Kalau jumpa orang macam kita, baru dia tahu nak langit ni rendah tinggi. Sombong. Dan sampai ke muncaknya, bila Qainuqa ini menghina orang Islam, mendedahkan aurat seorang muslimat. Maka Nabi SAW, bila melihat dia mula mencabul ataupun mula kita katakan menghina orang Islam secara terang-terangan, bukan salah satu peristiwa di pasar Qainuqa, mereka mendedahkan aurat seorang muslimat. Lalu menjadi sebab kemarahan dan di samping perancangan mereka untuk membunuh Nabi SAW. Maka Rasulullah bertindak menghalau Bani Qainuqa. Qainuqa tak berani, yang asal kata Allah, kalau lawan kita baru tahu siapa hebat. Tiba-tiba kena halau gitu je. Perang pun tak berani. Kena halau. Qainuqa pun keluar daripada Madinah. Maka dalam perang berikutnya, Bani Nadir pula menghina orang Islam dan melanggar piagam Madinah. Akhirnya Nabi SAW mengepung Bani Nadir. Lalu mereka menyerah kalah. Mereka pun terpaksa meninggalkan Madinah dengan penuh hina. Mereka hanya dibenarkan bawa harta semua unta dan kedaan mereka. Tak boleh bawa lebih. Setiap orang ada unta seekor, okey. Sumbat belaka. Mereka sumbat belaka. Pintu-pintu pun cabut, letak atas unta. Tak nak tinggal pada orang Islam. Penuhnya. Tapi banyak mana boleh bawa. Maka Bani Nadir hina keluar daripada Madinah. Last kali dalam perang Ahzab, Bani Quraizah mengkhianati orang Islam, menikam belakang, berpakat dengan musyrikin Mekah, menjadi musuh dan mata-mata untuk menyerang orang Islam daripada dalam. Maka Yahudi Quraizah ini berjaya dipecahkan dengan peranan yang dimainkan oleh seorang Islam yang terkenal yang bernama Nu'aim bin Mas'ud. Pakar, atau kita sebut sebagai orang yang pandai provokasi, perang saraf. Dia berjaya menghancurkan kesatuan Bani Quraizah dengan musyrikin Mekah. Maka Nabi SAW menjatuhkan hukuman bunuh orang yang baligkan mereka dan ditawan kanak-kanak dan wanita. Harta dirampas. Kerana mereka khianat. Tiga-tiga perang ini tuan-tuan, semuanya Yahudi tak melawan. Hina. Ini yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Wa ayyuqatilukum yuwallukumul adbar thumma la yunsarun. Kalau sekiranya mereka memerangi kamu, mereka ini akan kalah teruk dan mereka tak ada orang nak tolong mereka. Tuan-tuan, musyrikin Mekah tak nak tolong mereka, munafik pun tak berani tolong. Dah, seorang-seorang kalah. Lalu Bani Qainuqa, Bani Nadir berhimpun di Khaybar. Dan mereka merancang untuk membunuh Nabi SAW lagi. Memerangi umat Islam. Mereka menghimpunkan bala tentera berjumlah 20,000 orang. Di satu kawasan namanya Khaybar, dalam perang Khaybar pada tahun ke-7.
Maka Nabi SAW membawa bala tentera mengepung Khaybar. Khaybar dikepung puluhan hari. Akhirnya mereka terpaksa menyerah diri. Dan terpaksa membayar cukai yang pertama, yang disebut sebagai kharaj, cukai tanah hasil pertanian. Dalam Islam tuan-tuan ada satu cukai namanya kharaj. Kharaj ni bukan macam kita tu cukai tanah kosong. Itu cara penjajah. Di mana Islam kharaj ialah tanah yang diusahakan, yang punya hasil. Maka setiap hasil tadi barulah dibayar. Kalau tanah tu tak diusahakan, maka dia tak ada apa-apa cukai. Tapi kalau diusahakan, dia ada keuntungan, barulah dibayar. Cukai yang mengikut situasi tanah tadi, keluasan tanah tadi. Tanah kat bandar ke, tanah kat kampung, yang dibayar oleh orang kafir. Sebab mereka tak keluar zakat. Kita orang Islam, bila berkebun bertani, kita keluar zakat. Orang kafir tak ada komitmen lain. Maka apa komitmen mereka pada negara? Sedangkan mereka duduk dalam negara Islam. Orang Islam dengan zakat fitrah, zakat harta, zakat tanaman, zakat emas, perak, zakat simpanan, macam-macam komitmen. LHDN bayar lagi. Orang kafir tuan-tuan, satu dia komitmen LHDN. Cukai lain? Tak ada. Ialah kalau mereka bayar cukai pun, cukai yang kita bayar juga. Cukai pintu kita pun kita bayar. Cukai tanah pun kita kena bayar. Cukai lesen perniagaan pun kita kena bayar. Sama. Tapi ada benda yang kita bayar, mereka tak bayar. Kerana itu Islam meletakkan satu lagi bentuk cukai pada mereka. Antaranya ialah kharaj, selain daripada jizyah. Ia bukan kezaliman pada orang kafir untuk berlaku adil pada semua. Kerana kita katakan orang Islam ada macam-macam bentuk zakat. Kita kena bayar, komitmen. Sebagai satu cara menjaga negara, membina negara. Bukan satu cara mengimbangi pendapatan dua kelompok, kaya dan orang miskin. Likai la yakuna dulatan bainal aghniya, supaya tak jadi suatu gap yang besar antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Kemudian Allah Ta'ala cerita, mereka tidak akan menang lawan kamu, wahai orang beriman. Kita dah sebut, kemenangan, kekalahan orang kafir tadi, bila mana kita orang Islam punya 3 syarat. Tapi kalau sekiranya kita tak ada syarat tadi, kita pun tak menang. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, kalau kamu menolong Allah, Allah tolong kamu. Allah akan tetapkan pendirian kamu. Tapi asasnya tadi kita sebut amiru bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah, iaitu menyuruh yang baik, mencegah yang munkar, menjaga sempadan Allah dan beriman dengan Allah. Maka kalau kita lihat ini, An-Nasr ini Allah berikan kepada yang lawan. Tuan-tuan kena ingat, tentera paling gagah, tentera yang lawan dengan ahli kitab. Tentera yang lawan Yahudi, ini tentera paling gagah. Sebab Yahudi dia akan menggunakan seluruh kekuatan dia untuk lawan orang Islam. Backup dia Amerika. Backup dia Rusia, Perancis, negara-negara besar backup. Semua persenjataan. Tapi bila Allah jadikan umat Islam di Filastin menepati 3 syarat. Beriman sungguh dengan Allah, amiru bil ma'ruf, nahu 'anil munkar, menyebabkan mereka berjaya. Menang. Ada orang kata, Ustaz, yang gencatan senjata baru ni bukan menunjukkan orang Islam menang. Tak, itu menang. Setelah kita dibuli, tiba mereka terpaksa stop. Itu kemenangan. Itu kemenangan. Bukan itu mukaddimah kemenangan untuk kemenangan yang lebih besar. Sebab kalau kita tengok tuan-tuan, ini dalam hukum fiqh kita panggil hudnah. Hudnah ni maksudnya gencatan senjata. Sejarah Yahudi bila dia nak buat gencatan senjata dengan Islam, dia bagi syarat. Syaratnya orang Islam mesti lucuk senjata, syaratnya begitu begini. Tapi kali ini mereka tak berani bagi syarat. Dia panggil hudnah bila syurut, gencatan senjata tanpa syarat. Yang berlangsung 2 pagi tadi. 2 pagi Jumaat. Gencatan senjata tanpa syarat. Maka ini satu kemenangan pada umat Islam dan Yahudi terpaksa aku. Penganalisis perang melihat di antaranya ialah seorang bernama Lieberman, antara ahli parlimen terkenal Israel hari ini. Bila menyebut bahawa sebenar hakikat bahawa Israel kalah. Memang kalah. Kerana mereka tak mencapai sasaran yang mereka nak. Dan mereka telah menjadikan rakyat yakin bahawa Yahudi tak kuat. Bayangkan Yahudi ni negara berlawan dengan satu kelompok yang bukan negara. Kelompok satu kawasan Gaza yang terpinggir, yang disekat dengan pelbagai sekatan.
Besi pun tak boleh masuk. Bahan-bahan binaan pun tak boleh masuk. Tiba-tiba mereka tak mampu mengalahkan. Ini bagaimana nanti kalau Israel nak lawan negara lain. Dia lawan dengan kelompok ini pun, dia tak mampu menang. Dia kalah. Walaupun jumlah korban kita lihat Israel lebih kecil, 12 orang, beratus cedera. Orang Islam pula sampai beratus orang. Namun dari sudut kemenangan yang disebut sebagai kemenangan maknawi. Kenapa kemenangan maknawi? Sebab mereka gagal mencapai cita-cita mereka. Mereka nak bunuh orang yang paling mereka kehendaki, Muhammad Daif. Pakar senjata yang seangkatan dengan Yahya Ayyash. Yang seangkatan dengan Mahyudin Sharif. Mereka gagal. Bahkan mereka berkata, ini Muhammad Daif ada 9 nyawa. Kita dah cuba bunuh banyak kali, tak mati-mati. 9 nyawa. Ini Muhammad Daif. Yang merupakan, dianggap oleh media-media Yahudi, dialah yang berkata perang atau berhenti perang. Dialah yang berkata serang atau jangan serang. Kita lihat orang Hamas ni tuan-tuan, dia ada satu kelompok politik yang jaga pentadbiran politik. Seperti Khalid Mish'al. Seperti kita katakan Mahmud Zahar. Seperti Ismail Haniyeh, ini kelompok politik. Yang kedua dipanggil Janah Al-Askari. Iaitu sayap bahagian peperangan. Ini diketuai oleh Muhammad Daif. Dan jurucakapnya bernama Abu Ubaidah. Dan dia ada komandan-komandan tertentu. Yang mereka ini seorang yang kita katakan teguh, kuat. Dan syarat-syarat yang mereka kenakan pada tentera cukup syarat yang ketat. Bersesuaian yang apa yang Allah sebut tadi. Amiru bil ma'ruf nahu anil munkar. Yang benar-benar beriman kepada Allah. Maka kita lihat apa yang menyebabkan Yahudi kalah. Kerana mereka gagal mendapat informasi daripada Amil, daripada tali barut mereka di Gaza. Kerana Hamas berjaya menangkap semua tali barut. Akhirnya mereka tak tahu nak bom kat mana. Mereka pun bom rata. Akhirnya terpaksa mereka bom tempat penyiaran berita. Mereka bom tempat yang merupakan kepunyaan antarabangsa. Sehingga menyebabkan masyarakat antarabangsa memandang serong pada mereka. Mereka mula takut. Bahkan kata Lieberman, salah seorang pemimpin mereka, Hamas berjaya menghilangkan terus pengaruh Fatah. Fatah ni tuan-tuan, ialah di bawah PLO. Yang dahulu di bawah Yasir Arafat. Sekarang di bawah Abu Mazin, Mahmud Abbas. Fatah ini yang memang cuba dipergunakan oleh Yahudi. Sebab Fatah ni agak nasionalis. Tetapi pengaruh Fatah, pengaruh PLO terus terkubur. Makin naik pengaruh Hamas. Maka ini menyebabkan mereka lagi takut. Oleh sebab itu tuan-tuan, mereka terpaksa, kita katakan, berhenti perang seketika. Untuk kembali merancang rancangan yang lain pula. Tapi ini secara umum mukaddimah kepada kejayaan umat Islam. Ini Allah dedahkan dalam Quran. Mereka ahli kitab, kalau lawan kamu, mereka tak akan menang. Bila kamu cukup syarat tadi. Bahkan mereka akan dihina. Sebagaimana saya katakan hari ini, negara haram Yahudi dihina. Oleh masyarakat antarabangsa. Oleh masyarakat netizen yang kita katakan baik netizen dalam internet, baik di jalan raya, baik di dalam kita katakan ruangan-ruangan yang lain, Facebook atau sebagainya. Sehingga mereka menggunakan buah Facebook biar sekat mana-mana wall yang agak memperjuangkan isu Islam Palestin. Tapi ia membuka kepada banyak mata-mata masyarakat. Sebab itu saya melihat apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, tidak akan berlaku kiamat sehingga orang Islam membunuh Yahudi semuanya. Bagaimana orang Islam boleh bunuh Yahudi semuanya tanpa disekat oleh orang lain yang bukan Yahudi? Yang pertama, kerana kekuatan yang orang Islam ada waktu itu. Yang kedua, kerana kebencian masyarakat antarabangsa. Masyarakat dah meluat, biar mati tak apa. Dia teruk sangat. Macam kita lah, tuan-tuan, kita tengok orang yang suka langgar undang-undang sangat ni. Kita pun meluat juga. Meluat tengok dia. Ini kan pula langgar undang-undang Allah. Jadi masyarakat antarabangsa mula meluat tengok ni. Tuan-tuan, bila dia meluat tengok benda-benda macam ni, masyarakat berbenci tak apalah, bunuh-bunuh lah, dia tak kisah. Artis-artis turut menyokong Palestin. Ni artis antarabangsa ni. Menyokong Palestin. Kalangan orang bukan Islam. Kenapa yang mereka buat? Dan ini antara contoh penghinaan. Kemudian Allah menyebut lagi.
Tuan-tuan, supaya kita tahu mana perginya kekuatan ahli kitab, khususnya Yahudi. Kata Allah, Duribat alaihimuz zillah, mereka ditimpa dengan kehinaan. Ainama thukifu, di mana pun mereka berada. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas, melainkan dengan sebab tali Allah dan tali manusia. Apa maksud tali Allah dan tali manusia? Melainkan kerana Allah Ta'ala menyuruh kita menghormati mereka dalam item tertentu, ruang tertentu. Umpama begini. Umpama ahli kitab tadi duduk dalam negeri Islam, mereka menjadi ahli zimmah. Atau umpama ahli kitab tadi mereka ada perjanjian dengan orang Islam, maka disebut sebagai kafir mu'ahad. Atau dipanggil kafir musta'min. Atau orang-orang kafir yang datang melancong ke negara kita, juga dipanggil kafir musta'min. Jadi kita hormat mereka atas asas perintah Allah tadi. Artinya orang kafir duduk dalam negeri Islam, walau dia Yahudi, ya boleh. Sebagian dahulu kerajaan Uthmaniyah membenarkan Yahudi masuk. Atas dasar mereka ini zimmi. Atas dasar mereka ini mu'ahad. Musta'min atau mu'ahad. Bukannya harbi. Harbi maknanya orang kafir yang kita perangi. Itu tali Allah yang Allah izinkan kita. Yang itu perintah Allah. Atas sebab itu kita hormat mereka. Ataupun kita beri hak mereka. Mereka nak meniaga negara kita. Mereka nak hidup, nak melancong, boleh. Tapi waktu mereka mengangkat senjata untuk memerangi kita, maka tiada lagi apa-apa pantang larang kita. Kemudian Allah berfirman, "Dzalika bi annahum waba'u bi ghadabin min Allah." Mereka sentiasa mengundang kebencian Allah. Wadribat alaihimul maskana, dan dihina dengan sehina-hinanya. Demikian itu kerana mereka terus menerus mendustakan ayat Allah dan terus menerus membunuh para nabi. Tuan-tuan, habis apa kaitan Yahudi sekarang Yahudi dulu? Yahudi sekarang menyetujui semua perbuatan Yahudi dulu, yang bunuh nabi-nabi, yang ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah masuk mereka dalam satu bakul. Sebab kata ulama, ar-ridha bil maksiyah maksiyah, wa ridha bil kufri kufrun. Redha dengan maksiat itulah maksiat, redha dengan kekufuran itulah kekufuran. Sebab orang Yahudi tak pernah menempelak datuk nenek mereka yang membunuh nabi-nabi. Bahkan mereka mengiyakan, membenarkan, menyokong. Sebab itu mereka turut dilaknat. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan derhaka mereka yang berterusan dan sifat melampau mereka. Tuan-tuan, sifat melampau mereka kita dapat tengok daripada mereka masuk Palestin sebagai pendatang. Akhirnya mereka tu mendakwa hak mereka. Daripada mereka hanya berapa persen tanah di Palestin, akhirnya mereka membesarkan. Mereka pula yang mendakwa ini semua hak mereka. Ini sifat melampau mereka. Bukan bila mereka bermusuh, mereka juga melampau. Bunuh anak-anak, bunuh perempuan, mengebom kawasan-kawasan awam, melampau. Tanpa mereka rasa bersalah, jauh sekali nak minta maaf. Tak akan minta maaf. Maka ini kejahatan-kejahatan mereka. Dan kalau orang kata bagaimana Yahudi dilaknat? Sedangkan mereka ada negara. Ya, negara yang tidak ada pengiktirafan. Walau mereka berjaya mendapat pengiktirafan kebanyakan negara-negara sekutu barat. Tapi mereka gagal mendapat pengiktirafan negara yang berdaulat. Tuan-tuan, Timor Leste, negara yang ke berapa tu? 179 ke 179. Timor Leste, dia baru lahir semua negara iktiraf dia. Termasuk Indonesia yang dahulu dia wilayah Indonesia. Padahal dia baru keluar Timor Leste. Tak ada pun orang pengaruh dalam tu. Orang-orang asli ramai. Orang-orang kita kata pedalaman, tapi diiktiraf sebagai negara. Ada pasukan bola sepak, lawan dengan kita. Tapi orang Yahudi, lihat di negara Asia, Malaysia tak iktiraf, Indonesia tak iktiraf, Brunei tak iktiraf. Biarlah Filipin iktiraf, Singapura iktiraf. Tapi negara Islam tak iktiraf. 3. Di peringkat antarabangsa pula. Kita katakan di Amerika Selatan, Cuba tak iktiraf, Ecuador tak iktiraf, Bolivia tak iktiraf. Tak iktiraf mereka. Bukan dianggap sebagai negara pengganas oleh Presiden Cuba. Dan demikian juga kalau kita lihat di negara Afrika, ramai banyak negara tak iktiraf. Di negara-negara Arab yang tidak iktiraf mereka. Akhirnya tuan-tuan, walaupun mereka punya politik yang hebat, pengaruh, mereka punya lobby Yahudi di Senat, di Parlimen, dalam calon Demokrat, calon Republikan, mereka tidak mampu untuk menjadikan semua negara iktiraf mereka, maka itulah kehinaan. Ada seorang jago karate Mesir, bila berlawan dengan Yahudi, dia tarik diri gitu, tak nak lawan. Biar kalah pun tak apa. Tak dapat pingat emas pun tak apa. Walau dia ni tuan-tuan berpotensi menang pingat emas, dia tarik diri. Satu penghinaan. Ada satu pasukan bola sepak,
Bila Yahudi nak main, mereka tak nak main dengan Yahudi. Tuan, hebat bagaimana penghinaan mereka dapat. Sukan mereka dihina, pentas antarabangsa, pengiktirafan negara mereka dihina. Dan mereka sendiri tahu, kalau mereka pergi ke mana-mana, mereka takut untuk berkata mereka Israel. Bukan syarikat-syarikat yang sentiasa di pulau. Akhirnya mereka pergi kat Canada, mereka buat packaging kat Canada, kononnya produk Canada, walau ini produk Yahudi. Mereka pergi ke negara tertentu kerana mereka takut nak expose diri mereka sebenar, kerana mereka tahu mereka akan diboikot. Ini produk Coca-Cola dah takut, produk Pepsi dah takut, produk itu semua mereka takut. Banyakkan kuasa ataupun kita katakan dari sudut penghinaan mereka itu jelas kelihatan. Sebab itu ini janji Allah, bisyarah, umat Islam akan terus menang melawan ahli kitab. Dan memang benar, peperangan terakhir berlangsung antara orang Islam dengan ahli kitab, khususnya Yahudi. Khususnya orang-orang Yahudi yang terkenal dengan permusuhan. Walaupun Allah Ta'ala kata di kalangan mereka ada yang baik. Minhum, kalangan mereka baik sampai mereka beriman kepada Allah. Tapi banyak mereka itu orang yang fasik dan menjadi musuh Islam. Maka ini yang akan berlaku dan ini akan terus berlaku. Kerana itu bergembiralah dengan janji Allah, penuhi 3 sifat utama tadi supaya kita menjadi umat yang sentiasa mendapat kemenangan dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.